Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pembelajaran bahasa Kitab Suci Al-Quran Karim. Sekiranya kita membaca Al-Quran setelah kita mempelajari i'rab ini, ada beberapa soalan lagi yang kadang-kadang tu bertanya-tanya dan bermain dalam pemikiran kita. Di antaranya, bila kita dah tahu i'rab tu, kita akan dapati bahawa ada beberapa perkataan yang kita jumpai itu dia macam tidak dapat tidak menerima alamat atau tanda i'rab, dia tak bergerak. Yang kita belajar sebelum ni, kalau yang tak bergerak ataupun yang tak berubah dia punya tanda i'rab tu biasanya perkataan-perkataan yang tidak ada kata dasar. Ada beberapa perkataan seperti perkataan wadduha. Wadduha, sebenarnya perkataan wadduha ini sebenarnya i'rab dia ini ialah dia mesti di bagi bawah ni. Bagi bawah ni dia majrur, sebab waw ni waw demi ataupun demi lah, sumpah. Dia sama dengan wal laili wal asri. Jadi dia mesti bagi bawah sebenarnya wal laili, tapi dekat sini wadduha. Mana bagi bawahnya? Jadi tak nampak bagi bawah kat sini. Jadi wadduha, tak nampak. Begitu juga dengan perkataan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia ula gitu je. Sama ada dia lepas min. Patutnya lepas min ini, sepatutnya lepas ni dia jadi majrur bagi bawah, tapi tak boleh, dia jadi ula. Begitu juga dengan perkataan tarda. Tarda, walaupun dia dalam keadaan marfu' ni, fa'il mudhari' marfu', tapi tarda kat situlah, kat mana pun tarda. Jadi perkataan-perkataan macam ni, kita nak kategorikan dia di dalam perkataan yang dia sebenarnya boleh di i'rab. Dia ada alamat i'rab. Alamat i'rab dia seseolahnya terselindung ataupun gagal keluar, tak dapat keluar, sebab dia ada macam alif maksurah kat sini, menyebabkan dia punya tanda i'rab dia tu macam susah kita nak masukkan. Jadi takkan nak kata wadduhayu, wadduhayi, tak boleh. Jadi nak tak naknya kita sebut wadduha saja kat mana-mana pun. Begitu juga dengan perkataan ula. Begitu juga dengan perkataan tarda. Jadi kita macam i'rab lah dia tu ada alamat i'rab dia, tapi tak nampak kat sini. Jadi ini kita namakan dia di dalam kategori i'rab separa yang pertama. Itu istilah yang saya pakai lah. Yang saya pakai iaitu separa. I'rab separa ni maksudnya kita dia tak menerima alamat i'rab secara penuh. Dan dia bukan kerana mabni ataupun kerana dia tak boleh i'rab. Dia boleh i'rab tapi dia tak boleh menerima alamat i'rab tu, dhammah, kasrah, tak boleh. Sebab ada keuzuran tertentu, sebab susah nak sebut ke, berat ke. Jadi ini kita kategorikan di dalam i'rab separa, insya-Allah. Jadi wadduha ini kalau nak i'rab dia, kita kata dia ni majrur sebab ada waw ni, waw yang bermaksud demi, waw sumpah. Jadi asalnya ialah wadduhayi, tapi tak boleh keluar jadi wadduha. Jadi tempat dia i'rab dia, kita macam biasa kita sebut dia ni adalah majrur. Majrur. Tak apalah, sebut majrur saja. Maknanya kedudukan dia punya status i'rab dia adalah majrur. Begitu juga perkataan ula, dia ini dalam keadaan majrur, dengan huruf jar, majrur, walaupun tak nampak pakai bawah ni. Begitu juga dengan tarda. Fatarda ni marfu', tarda ni fa'il mudhari' marfu', tapi tak nampak marfu' dia, sebab asalnya fatardayu. Itu dia. Ini i'rab separa. Contoh lain yang boleh kita gunakan untuk i'rab separa ialah yu'ti. Perkataan yu'ti ni adalah fi'il mudhari' daripada perkataan a'ta, daripada fi'il madhi a'ta, yu'ti. Yu'ti ni kat sini dia akan jadi yu'ti walaupun dia marfu' sebenarnya, tidak ada yang menyebabkan dia jadi mansub atau menjadi majzum, maka dia ni menjadi marfu'. Jadi marfu' yu'ti, dia tak jadi yu'tiyu, yu'ti. Jadi gitu. Tapi untuk perkataan yang macam yu'ti ni, dia boleh naik atas juga kalau dalam keadaan mansub, yu'tiya. Contohnya dia boleh, tapi itu saja setakat atas tu je lah. Tapi kalau yang marfu' dia macam ni, yu'ti. Tapi ini pun separa juga, maknanya dia tak penuh. Jadi contoh yang lain, tajri, tajri pun sama juga, tajri, dia boleh tajri. Tajriyah boleh, tetapi tajri kat mana-mana pun dia punya tajri. Dalam keadaan masuk dia boleh tajriyah. Untuk perkataan yang macam ni, yang ada ya macam ni, tajri,
Baik, kalau yang perkataan yang macam wadduha, al-ula, tarda ini, yang hujung dia ada alif maksurah ini, dia kat mana pun macam tu je bentuk dia. Tapi dia ada status i'rab dia. Dia ada tanda i'rab dia. Tapi kita tak dapat nak bagi tahu i'rab dia sebab dia macam tersembunyi di sebalik tu ya. Jadi sebut je lah dia ni marfu', marfu' bi ad-dhammah. Kalau yang ni pula majrur bil kasrah. Yang ni pula majrur bil kasrah. Macam tu. Di dalam bab ni boleh tanya guru-guru kita, insya-Allah dia panggil muqaddarah. Dia panggil muqaddarah. Maknanya kita assume ataupun kita anggaplah ada tanda i'rab kat situ tapi tak nampak. Panggil muqaddarah. Boleh tanya guru-guru kita insya-Allah untuk yang lebih lanjut. Dan juga ada beberapa perkataan lain yang kita rasa macam dia tak menerima i'rab secara penuh juga. Kita panggil dia i'rab separa juga. Contohnya perkataan-perkataan seperti jahannam, ya. Fi nari jahannam. Sebenarnya fi nari jahannam ni sepatutnya dia ni mudhaf, jadi mudhafun ilaih, ya. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan kita belajar dulu kalau mudhafun ilaih, bila berdua perkataan bergabung, perkataan kedua mesti bagi bawah, kan? Narullahi contohnya dalam surah Al-Humazah, narullahil muqadah. Tapi kat sini fi nari jahannam. Kenapa tak jadi fi nari jahannami? Yang ini pun dia termasuk di dalam i'rab secara separa juga. Dia maknanya dia tak penuh i'rab dia. Dia perkataan-perkataan macam ni, jahannam ni dia macam perkataan dia ni perkataan yang nama khas yang melibatkan kadang-kadang tu bukan nama Arab pun ada juga yang macam ni ya. Omar contohnya dia macam Umara, begitu Umara. Aisyata dia boleh gitu je, an Aisyata dia boleh bagi atas ya. Boleh bagi depan tapi dia tak boleh bagi bawah. Dia nama ini kalau nak merujuk guru-guru kita, ini dia panggil mamnu minas sarfi ya. Mamnu minas sarfi. Ingat istilah tu insya-Allah. Tanya guru-guru kita apa lagi perkataan yang termasuk dalam mamnu minas sarfi. Perkataan yang mamnu minas sarfi ni ialah perkataan yang mana dia hanya boleh bagi depan dan atas saja. Kalau tempat dia ni bagi bawah sepatutnya majrur, dia akan atas juga. Gitu je, fi nari jahannam. Di antara perkataan lain ialah Ibrahim. Jadi perkataan Ibrahim itu ia boleh sekat Ibrahimu dan Ibrahimah saja. Ibrahimi tak ada. Tak ada Ibrahimi. Ibrahimu, Ibrahimah. Tapi nama Nabi kita Muhammadun dia boleh penuh. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Ismail tak boleh penuh juga. Ismailu dengan Ismailah saja. Dia ada beberapa kategori yang kita namakan mamnu minas sarfi yang boleh tanya guru-guru kita insya-Allah. Jadi kali ini pun nama dia i'rab separa, maknanya tak penuh juga. Boleh bagi di atas dan bagi depan sahaja. Kalau perkataan itu sepatutnya bagi bawah, dia akan bagi di atas. Begitu juga dengan perkataan as-salihat ya. Yang kita katakan dulu jamak. Ingat tak jamak yang dalam bentuk salim tu ya? Cuba rujuk pelajaran yang lepas insya-Allah. Jamak yang berbentuk salim. Salah satu pada jamak yang salim tu ialah yang ada alif dan ta di akhir. Ingat tak insya-Allah ya? Di jamak yang dalam bentuk ini dia pun ada masalah juga dari segi baris akhir itu, kerana untuk jamak yang macam ni dia hanya boleh bagi depan dan bagi bawah saja, bagi atas tak boleh. Pelik sungguh lah. Itulah kita nak ceritanya dia ni agak pelik sikit cara i'rab dia, iaitu kalau dia marfu' dia bagi depan as-salihatu kalau dia mansub kalau dia majrur, kalau dia mansub bagi bawah, sepatutnya mansub bagi atas. Dekat sini sebenarnya dalam keadaan maf'ulun bih ni dia punya status dia maf'ulun bih, sepatutnya i'rab dia mansub. Macam mana mansubnya bagi atas? Innal ladzina amanu wa amilus solihati, sepatutnya wa amilu as-solihata sebab dia mansub, tetapi tak boleh ya. Jadi perkataan yang macam ini ya, perkataan yang ada alif ta di akhir kerana jamak salim, maka dia punya marfu' dia dengan dhammah macam biasa. Kalau ada dhammah as-salihatu, tapi dalam keadaan mansub dan majrur dia bagi bawah. Mansub dan majrur di bawah. Contohnya doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Cuba perhatikan dia punya as-samawati ni.
Aku telah hadapkan wajahku untuk yang telah mencipta sedari awal, yang telah mencipta langit dan bumi. Sepatutnya kalau langit itu dah dicipta, dia jadi maf'ulun bih. So maf'ulun bih sepatutnya dia menjadi mansub. Tak ada mansubnya bagian atas. Ya, fataras samawata. Tetapi oleh kerana perkataan hujungnya ada alif ta kerana jamak salim, maka dia hanya boleh setakat as-samawatu dan as-samawati sahaja, iaitu tu dan ti. Dan ta tidak boleh. Ta tak boleh, ya. Jadi kalau perkataan tu tempatnya ta kena mansub, maka dia kena letak bagi bawah. Jadi walau bagaimanapun dia adalah mansub. Dengan itu special untuk perkataan yang ada alif ta, dia akan mansub dengan bagi bawah macam majrur juga. Macam majrur juga, ya. Sepatutnya dia bagi atas, sepatutnya mansub ni patutnya, ya. Dalilnya ialah kerana ada waw ni kan. Ini waw ataf. Ini al-arda ni sebenarnya dia mengikut as-samawati ni. Dia mengikut as-samawati. Jadi al-arda ni jadi mansub lah. Jadi mansub. Tetapi masuk arda ni bagi atas biasa, sebab di normal perkataan tu tak ada masalah, ya. Cuma as-samawati. Ingat tu, perkataan as-salihat, as-samawati, al-muslimat di dalam Quranul Karim yang ada alif dan ta, kalau kedudukan status dia itu adalah mansub, dia ada bagi atas, maka dia akan dibagi bawah sebagai tanda mansub saja. Ada beberapa perkataan lain, ialah perkataan yang kita tak boleh i'rab dia. Maknanya kita tak boleh kata dia marfu' ke mansub ke majrur, tak boleh, ya, sebab dia mabni, nama dia, sebab dia dalam mabni. Ingat pelajaran kita yang lepas insya-Allah, mabni. Jadi perkataan macam ni dia kita kena sebut di status saja. Kita kena sebut status saja tanpa menyebut i'rabnya. Contohnya perkataan ulaika, Ingat balik perkataan ulaika ni kita belajar kat mana? Kita belajar kat perkataan yang tidak ada kata dasar kan. Jadi ulaika ni maknanya itu. Itu, ya, untuk ramai-ramai itu. Jadi ulaika kat sini walaupun kedudukan dia sebagai mubtada, sepatutnya bagi depan lah, ulaiku patutnya kan. Tetapi dia akan jadi ulaika sampai bila? Ulaika. Dia tak akan jadi ulaiku ataupun ulaiki. Jadi dia akan kekal macam tu je, ulaika, ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dia tak berubah, ya. Jadi oleh kerana tu kita i'rab dia sebagai mabni. Maksudnya cara i'rab dia macam ni, ya. Ulaika ni kalau tempat dia mubtada, kita akan sebut dia mubtada saja, tanpa sebut perkataan lain lagi lah. Tak payahlah sebut lagi. Cukup dengan mubtada saja setakat ini insya-Allah, ya. Jadi kalau perkataan tu mubtada, sebutnya mubtada. Kalau perkataan itu khabar, sebut dia khabar. Kalau perkataan itu fa'il, sebut dia fa'il. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika. So zalika tu mubtada. So mubtada dia mubtada, sebut je mubtada saja, dia tak perlu kita sebut lagi mubtada marfu' sebagaimana perkataan biasa, sebab dia ni adalah di kalangan perkataan mabni. Bertanya guru kita berkenaan dengan mabni insya-Allah. Contoh lain perkataan yang melibatkan kata pengubur, innal ladzina. Al-ladzina pun dia tak berubah juga, dia tak jadi al-ladzuna, tak ada. Al-ladzina kat mana-mana pun. Jadi kan ini pun kita tak boleh i'rab juga. Kita hanya sebut dia punya status. Jadi status dia kat sini ialah isim inna, itu je. Tak payah sebutlah mansub tu, tak payah. Sebab mansub itu khas untuk perkataan yang boleh menerima tanda i'rab secara penuh, ya. Jadi ini memang tak terima tanda i'rab. Jadi kita ada dua kategori perkataan yang kita belajar hari ini, iaitu pertama perkataan yang di i'rab sebagai separa, contohnya jahannam, ya, jahannama dan jahannamu saja, iaitu bagi depan dan bagi atas. Dan juga perkataan seperti salihat, ya, yang hanya di i'rab sebagai salihatu dan salihati sahaja. Dan lagi perkataan yang seperti wadduha dan ula, fatarda ini, dan ini di i'rab secara muqaddarah, iaitu kita anggaplah dia itu ada baris walaupun dia tak nampak baris dia, ya. Dan yang kedua kita kenali sebagai mabni, ya. Mabni ialah perkataan-perkataan seperti kata penunjuk, ya. Kata penunjuk contohnya ulaika, ya. Ulaika, kalau satunya ialah zalika.
atau juga dhamir, nahnu, hum. Ini semua ini dikategorikan sebagai mabni, yang mana dia tidak boleh menerima sebarang tanda i'rab, walaupun nahnu ini dia tak akan berubah. Nahnu ni dia akan kekal sebagai nahnu, dan di dalam i'rab kita hanya sebut status saja. Contohnya kat sini nahnu, kat sini mubtada, mubtada. Jadi tak sebutlah, kita tak sebut dia punya i'rab ataupun tanda i'rab. Ini kekal. Boleh explore lagi apa yang saya tunjukkan ni, insya-Allah. Ini sebagai mukadimah saja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.